Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu harapkan anak-anak murid kesayangan cikgu pada hari ini sentiasa sihat bersama keluarga tersayang. Dah sedia untuk belajar sejarah bersama Cikgu Ina? Kalau ya, jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4, unit 11, Hang Tuah Laksamana Terbilang, siri yang pertama. Sebelum kita mulakan, suka untuk cikgu ingatkan sesiapa yang masih belum lagi menekan butang subscribe di bahagian bawah ini, sudi-sudikanlah berbuat demikian. Jom kita mulakan topik kita hari ini. Mari murid-murid kita lihat apakah standard pembelajaran yang perlu anak-anak murid cikgu kuasai pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.4.1 menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. Jom kita lihat apakah perjalanan hidup Hang Tuah sepanjang beliau menjadi laksamana di Kesultanan Melayu Melaka. Murid-murid tahu siapa itu Laksamana Hang Tuah? Semestinya anak-anak murid cikgu ini bijak. Ya, betul tu. Laksamana Hang Tuah merupakan tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kebijaksanaan Hang Tuah telah menyebabkan Sultan melantiknya menjadi Laksamana Melaka. Di dalam Melayu ada berkata, tak kenal maka tak cinta. Jadi murid-murid, mari kita lihat dahulu, kita pelajari apakah riwayat hidup Hang Tuah sepanjang beliau menjadi laksamana di Kesultanan Melayu Melaka. Untuk pengetahuan murid-murid, Hang Tuah berasal dari kampung Sungai Duyung. Bapa Hang Tuah bernama Hang Mahmud. Untuk makluman murid-murid, Hang Mahmud, bapa kepada Hang Tuah ini, merupakan hulu balang di Melaka. Manakala ibunya pula bernama Dang Merduwati. Murid-murid nak tahu, Hang Tuah mempunyai 4 orang sahabat karib, 4 sahabat yang setia bersama Hang Tuah, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekiu dan juga Hang Lekir. Mereka ini merupakan 5 bersaudara yang mempunyai hubungan persahabatan yang sangat kukuh. Hang Tuah merupakan seorang berani dan tangkas. Buktinya, Hang Tuah dan rakan-rakannya telah berjaya menyelamatkan bendahara dalam satu peristiwa amuk. Bendahara yang terselamat daripada peristiwa tersebut berasa kagum dengan ketangkasan 5 bersaudara ini. Maka apa yang dilakukan oleh bendahara? Bendahara menjemput Hang Tuah beserta sahabat-sahabatnya ke istana. Dan apabila berada di istana, bendahara telah mencadangkan Hang Tuah untuk dilantik sebagai Laksamana Melaka, manakala 4 orang sahabatnya pula telah dilantik menjadi hulu balang Melaka. Semasa Hang Tuah menjadi Laksamana Melaka, beliau telah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, bertanggungjawab dan amanah. Beliau sangat taat kepada perintah Sultan. Hang Tuah terkenal dengan sifat kebijaksanaannya. Antara bukti kebijaksanaan Hang Tuah ialah
beliau berjaya melihat wajah Maharaja Cina yang tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun semasa Hang Tuah mengetuai rombongan menghantar utusan Melaka ke negeri Cina bagi menjalinkan hubungan diplomatik. Kenapa Maharaja Cina tidak boleh ditatap? Untuk pengetahuan murid-murid, undang-undang di negara Cina tiada sesiapa pun yang boleh menatap Maharaja Cina. Dia apabila berjumpa Maharaja Cina kena menunduk sebagai tanda hormat. Salah satu sifat Hang Tuah ni, ia mempunyai satu semangat ingin tahu yang tinggi. Jadi dia pun mencari helah bagaimana caranya untuk menatap wajah Maharaja Cina. Jadi apa yang Hang Tuah lakukan, bagaimana helah yang dibuatnya? Dia berkata kepada semasa Hang Tuah sampai ke Melaka, Maharaja Cina menyambut ke rombongan Hang Tuah dengan baik dan telah diadakan satu jamuan makan sebagai tanda menghormati tetamu. Pada ketika itu, Hang Tuah mengatakan kepada Maharaja Cina bahawa pada masa tersebut Hang Tuah hanya makan sayur sahaja dan Hang Tuah meminta ia dihidangkan dengan sayur kangkung. Sayur kangkung yang tidak dipotong. Boleh bayangkan panjangkan sayur kangkung kalau tak potong. Jadi cara untuk makan sayur kangkung tu adalah dengan cara Hang Tuah perlu mendongakkan kepalanya lalu makan kangkung tersebut. Apabila menyedari tindakan Hang Tuah itu, maka Panglima Cina cuba untuk membunuh Hang Tuah, namun dihalang oleh Maharaja Cina. Maharaja Cina dapat melihat kebijaksanaan Hang Tuah. Maka di situ terbukti yang Hang Tuah seorang yang bijaksana. Kebijaksanaan Hang Tuah juga dapat dilihat apabila beliau berjaya memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Hang Tuah telah berjaya membawa Tun Teja ke negeri Melaka. Untuk pengetahuan murid-murid, Sultan Melaka amat menyayangi Laksamana Hang Tuah. Keadaan ini telah menyebabkan pembesar-pembesar istana berasa cemburu dan iri hati terhadap Hang Tuah. Oleh yang demikian, pembesar-pembesar ini telah mengada-ngadakan cerita, telah membuat fitnah terhadap Hang Tuah, di mana Hang Tuah dikatakan telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada dayang istana. Apabila Sultan Melaka mendengar perkabaran tersebut, ia telah mendatangkan kemurkaan kepada Sultan dan Sultan telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada Hang Tuah. Lantas apa yang dilakukan oleh Sultan telah mengarahkan bendahara untuk menjalankan hukuman bunuh tersebut. Bendahara lakukan ke? Tidak, murid-murid. Bendahara tidak percaya kepada fitnah tersebut. Lalu bendahara bertindak menyelamatkan Hang Tuah dengan menyembunyikan Hang Tuah di hutan. Okey, bagaimana bendahara nak membuktikan kepada Sultan yang beliau telah melaksanakan perintah Sultan untuk membunuh Hang Tuah? Bendahara telah membunuh seekor haiwan dengan sebilah keris dan keris tersebut telah ditunjukkan kepada Sultan dengan mengatakan perintah Sultan untuk membunuh Hang Tuah telah dijalankan oleh bendahara. Kasihan Hang Tuah kan, murid-murid? Berita kematian Hang Tuah telah diketahui oleh sahabat-sahabatnya. Hang Jebat merupakan sahabat yang paling akrab dengan Hang Tuah, merasa sangat marah dan Hang Jebat telah mengamuk kerana mahu menuntut bela atas kematian saudaranya, iaitu Hang
Tuah. Keadaan Melaka yang kucar-kacir akibat daripada amukan Hang Jebat yang mahu menuntut bela di atas kematian saudaranya Hang Tuah telah menyebabkan Sultan menyedari dan menyesali kesilapannya. Jadi pada ketika inilah bendahara telah memberitahu Sultan bahawa Hang Tuah masih hidup. Di saat Sultan Melaka mendengar perkabaran tersebut, Sultan Melaka murka? Tidak sama sekali. Malahan Sultan Melaka berasa gembira dan bersyukur mengetahui Hang Tuah masih hidup, dan Sultan telah menitahkan Hang Tuah untuk mengembalikan keamanan di Melaka. Sekembalinya Hang Tuah ke negeri Melaka, Hang Tuah telah berusaha untuk mengembalikan keamanan di negeri Melaka. Hang Tuah telah berdepan dengan sahabat baiknya sendiri, Hang Jebat. Bertanya mengapakah Hang Jebat melakukan perkara tersebut, sedangkan tindakan Hang Jebat tersebut adalah untuk membela nasib Hang Tuah. Tetapi Hang Tuah yang taat setia kepada perintah Sultan telah bertarung dengan Hang Jebat. Mengikut sumber-sumber sejarah mengatakan pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat berlangsung selama 7 hari, dan akhirnya apa yang berlaku? Hang Tuah berjaya menumpaskan atau mengalahkan Hang Jebat, dan setelah itu Hang Tuah dilantik semula sebagai Laksamana Melaka. Sumbangan Hang Tuah telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, dan beliau merupakan tokoh terbilang, tokoh yang amat dihormati pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah murid-murid, riwayat hidup Hang Tuah membuktikan bahawa status rakyat biasa dalam masyarakat boleh berubah dengan jawatan yang diberikan oleh Sultan. Cikgu harapkan murid-murid dapat memahami dengan jelas topik yang kita pelajari pada kali ini. Sekiranya murid-murid merasakan video ini bermanfaat, sudi-sudikanlah untuk menekan butang like, butang share dan juga memberikan komen yang membina. Berjumpa kita lagi pada video yang akan datang. Bye.